bertemu saya lagi, Atia Alani, wartawan Sketsa TV. Jom bersama saya menemui seorang wanita yang sangat cekal dan komited dalam arena perkhidmatan pendidikan. Jom ikuti saya. Anak itik menari-nari, anak kedidi terlompat-lompat. Rupa cantik, baik berkerti. Pandang sekali pasti terpikat. Episod kali ini sungguh bermakna kerana Sketsa TV akan bersama dengan Puan Maimunah binti Mustafa, Pegawai Pendidikan Daerah Klang Selangor. Jom sama-sama kita kenali beliau. Untuk pengetahuan semua, Puan Maimunah akan menamatkan perkhidmatan awam beliau pada 31 Ogos 2023. Beliau telah berkhidmat selama 29 tahun dalam bidang pendidikan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi ditemu bual oleh Sketsa TV. Puan Maimunah, boleh saya tanya beberapa soalan? Silakan. Untuk mengenali dengan lebih rapat, boleh Puan Maimunah kongsikan kepada kami latar belakang keluarga dan pendidikan Puan? Okey, insya-Allah ya. Latar belakang dan pendidikan. Okey, saya Puan Maimunah binti Mustafa, dilahirkan di Alor Kedah ya pada 12 hari bulan 5 1965. Merupakan anak bongsu ya daripada 7 orang adik-beradik, dan setakat hari ini 3 orang sudah meninggal, jadi tinggal kami 4 beradik lah. Ibu adalah seorang suri rumah tangga, dan bapa saya adalah seorang pesawah ya. Jadi saya mendapat pendidikan awal ya, di sekolah rendah iaitu SK Seri Gunung pada tahun 1972 ya, sehinggalah darjah 6. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Abdul Malik. Ya, seterusnya tingkatan 4 dan tingkatan 5 saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Teknik Ipoh. Kemudian pada tahun 1983 selepas mendapat keputusan SPM, saya dihantar untuk mengambil kursus bahasa Inggeris iaitu mengambil TOEFL di Sekolah Menengah Sains Muar ya, selama 6 bulan. Dan alhamdulillah ya, pada 31 Disember 1983 ya, saya dihantar untuk melanjutkan pelajaran ke the University of Alabama at Birmingham, USA ya, daripada tahun 1984 sehinggalah 1987 ya. Jadi alhamdulillah pada umur 22 tahun ya, saya telah mendapat Bachelor of Science in Accounting daripada University of Alabama at Birmingham. Okey, seterusnya selepas sahaja saya menghabiskan ataupun menerima ijazah pada tahun 1987, pada tahun 1988 saya mengambil kursus percukaian ya. Kursus percukaian ini adalah anjuran Jabatan Lembaga Hasil Dalam Negeri UiTM dan juga Kementerian Keuangan, dan saya mendapat lesen untuk membuka syarikat percukaian ya. Tetapi mungkin pada waktu itu saya masih muda dan saya belum banyak kenalan ya, sebab saya belajar di luar negara dan di Malaysia ni saya belum banyak konteks, dan saya tidak dapat ya meneruskanlah ya,
untuk menjadi seorang usahawan lah kita akan panggil, iaitu usahawan dalam bidang percukaian. Dan seterusnya saya pada tahun 1988 saya bekerja di syarikat construction, iaitu kepunyaan sepupu saya lah, sekejap saja. Ya, kemudian seterusnya saya bekerja di dua syarikat pengangkutan tasyah dan juga syarikat teksi Sdn Bhd, ya, sebagai pegawai akaun, ya, daripada 1989 hinggalah 1993. Di situlah sehinggalah saya mendapat anak kedua lah. Ya, kemudian pada tahun 1993 saya mengikuti kursus perguruan lepasan ijazah ataupun KPLI, ya, 1993 hingga 1994. Dan alhamdulillah pada 4 hari bulan 7 1994 secara rasminya saya memasuki bidang perguruan, ya, dan sekolah pertama yang saya mengajar ialah di SMK Raja Muda Musa, Bistari Jaya, daerah Kuala Selangor. Wah. Itulah pendidikan saya sehinggalah saya menjadi seorang guru. Terima kasih. Wah, menarik cerita. Alhamdulillah. Kita akan pergi ke soalan seterusnya. Okey. Siapakah yang mendorong Puan untuk menceburi bidang pendidikan ini sehingga dilantik sebagai pegawai pendidikan daerah? Apa sahaja bidang yang kita ceburi, Cik Atia, ya, anak Atia, ya, apa yang kita ceburi adalah sepatutnya minat daripada diri sendiri. Jadi tak ada orang lain yang memaksa saya, ya, tidak orang lain yang menyuruh saya, tetapi saya yang memilih untuk menjadi seorang guru. Ya, jadi bidang itu lahir ataupun minat itu lahir daripada diri saya sendiri. Ya. Soalan seterusnya, mengapakah bidang pendidikan menjadikan pilihan Tuan? Baik, saya telah bekerja di syarikat swasta, ya, daripada 1989 sehinggalah 1993, ya. Jadi saya melihat banyaklah, ya, pengalaman. Sebenarnya saya banyak menimba pengalaman, ya, daripada syarikat tersebut. Dan saya melihat pendidikan itu sangat penting, ya, untuk memastikan generasi akan datang sentiasa berilmu, ya. Jadi sebab itulah saya memilih pendidikan ini sebagai satu karier saya, supaya saya dapat memberi ilmu dan saya dapat menimba ilmu, ya. Jadi saya akan memberi dan saya akan menerima ilmu, khususnya untuk mendidik anak-anak. Ya, bukan saja anak-anak saya, tapi anak-anak orang juga, insya-Allah, ya. Okey. Bolehkah Puan kongsikan sedikit cabaran dan pahit manis sepanjang berada dalam bidang pendidikan sehingga hari ini? Baik, ya, sebab dalam bidang pendidikan ini cabaran ada. Sebenarnya bukan saja bidang pendidikan, ya, tapi semua bidang mempunyai cabaran, ya. Jadi bila bercakap tentang pendidikan, kita ada banyak kategori, iaitu yang pertama murid, ya, guru, pengetua guru besar, ibu bapa dan juga komuniti, ya. Jadi cabaran kepada murid ini, Cik Atia, ya, yang pertamanya yang paling mencabar ialah untuk memupuk minat murid datang ke sekolah dan belajar. Itu cabaran, ya. Jadi saya pernah menjadi guru dan semasa saya menjadi guru, bagaimana cara saya nak mendidik, bagaimana saya nak memastikan murid datang dan seronok belajar dan tahu apa yang mereka belajar, ialah cuba menyelami hati mereka, ya, cuba menjadi sahabat, pada masa yang sama cuba menjadi ibu bapa. Ya, itu sangat-sangat penting dan cabaran itu sebenarnya lah pada masa sekarang ini sukar sangat-sangat dilakukan oleh guru, ya. Faktor-faktor persekitaran yang mencabarlah untuk murid-murid. Jadi untuk memastikan murid-murid itu minat datang, hadir selalu ke sekolah dan minat untuk belajar, itu adalah cabaran. Yang pertamalah pada murid. Yang kedua kepada guru, ya. Ada segelintir guru lah, ya, yang memilih bidang perguruan ini sebagai satu pilihan yang terpaksa. Bila terpaksa, roh untuk menjadi seorang pendidik itu kurang adalah pada diri. Jadi mereka minta maaf cakap kadang-kadang hanya melihat kepada gaji. Jadi kita tak maulah macam itu. Kita nak guru yang
dedikasi, guru yang berkualiti, guru yang menjalankan tanggungjawab dan memberi hak kepada anak murid, ya. Itu cabaran kita pada masa sekarang. Begitu juga yang ketiganya, cabaran kepada pengetua dan guru besar, ya. Untuk memastikan bagaimana memimpin organisasi dengan berkesan, ya, untuk menjadi seorang pemimpin yang boleh melahirkan pemimpin, banyak pemimpin ataupun ramai pemimpin di sekolah. Itu adalah cabaran saya dan juga pengetua dan guru besar lah. Itu cabaran kami, ya. Dan yang keempatnya, cabaran pada ibu bapa lah. Cabaran pendidikan, ya, kepada ibu bapa untuk memastikan ibu bapa dan juga komiti, ya, menyokong pendidikan di Malaysia, tahu, ya, apakah dasar-dasar pendidikan sekarang, ya, dan tidak hanya meminta kita mengadakan itu, mengadakan ini, tetapi biarlah sama-sama menyumbang kepada pendidikan, ya, sebab pendidikan ini untuk semua dan adalah tanggungjawab semua. Jadi itulah cabaran kepada pendidikan sekarang, ya. Saya nampak murid, guru, pengetua guru besar, ibu bapa dan komiti. Sebab sekarang ni kita nak melahirkan anak yang datang sekolah yang tak tahu ABC, tetapi bila keluar dia menjadi anak yang ABC, iaitu anak yang baik, lagi apa? Cerdik, ya. Itulah, ya. Wah. Apakah perancangan Puan selepas bersara nanti? Okey, perancangan saya sentiasa, ya, saya berpegang, ya, kepada kata-kata Imam Al-Ghazali, ya, semasa saya di tempat lagi saya masih memegang, saya telah memegang kata-kata itu, iaitu semakin bertambah ilmuku, semakin ku kenal erti kebodohanku. Jadi perancangan saya tetap yang pertama juga, tuntut ilmu, insya-Allah. Saya akan terus menuntut ilmu dalam apa sahaja bidang lah, ya. Sebagai akhir kata, bolehkah Puan berikan kata-kata semangat dan motivasi kepada semua guru dan murid, khususnya warga PPD Klang? Okey. Nasihat saya yang pertamanya di luar sana lah, untuk menanam murid, untuk guru-guru, ya, pengetua guru besar, komiti dan sebagainya. Apa sahaja yang kita buat, yang pertama kita perlu fokus pada kerja buat kita, ya. Kalau anak-anak murid fokus kepada belajar, faham, tahu, ya, dan hadam apakah yang dibelajar itu. Begitu juga kepada guru-guru, fokus pada kerja buat kita, ya. Ibu bapa pun begitu juga, fokus dalam membantu mendidik anak-anak, ya. Dan yang keduanya, kita perlu berdisiplin, perlu ada disiplin diri, ya. Seperti contohnya saya dululah, semasa umur saya kecil-kecil macam ni, ya, masa di tingkatan 4 dan seterusnya sehingga di universiti, apa yang saya tahu, saya fokus pada belajar. Fokus bagaimana cara belajar. Sebelum saya pergi ke kelas, ya, malam itu saya akan go through apa yang akan diajar esoknya. Jadi pagi esok tu saya dah tahu dah, oh cikgu ni contohnya untuk matematik, dia akan ajar tajuk apa, dan saya dah tahu dah apa yang dia akan ajar. Jadi di dalam kelas itu, bila kita fokus, kita akan cepat faham. Kemudian kita balik ke sekolah, kita cuma buat latihan. Latihan itu adalah dalam seolah-olah berbentuk pengayaan dan juga pengukuhan, sebab kita sudah faham semasa diajar. Berbanding sekiranya kita tidak fokus, kita tidak ada perancangan, terus pergi nak belajar, tetapi dia akan jadi sedikit lambat. Itu sangat-sangat penting, ya, fokus dan disiplin. Jadi pada semua warga pendidik di luar sana, ya, dan juga saya mengingatkan diri saya, apa sahaja yang kita buat, kita perlu fokus, kita perlu ada disiplin diri yang kuat, kita perlu istiqamah dalam kerja buat kita. Dan yang paling penting ada 3K, ya, ketenangan, keikhlasan dan keseronokan. InsyaAllah kecemerlangan akan datang sendiri. Okey? Baik. Akhir sekali, apakah nasihat Puan kepada kami di Sketsa TV PSS Sekolah Kebangsaan Taman Sri Andalas Klang? Okey, kepada anak-anak, guru-guru, ya, yang terlibat dalam PSS, TV PSS, ya, SK Taman Sri Andalas, saya ucapkan tahniah, syabas di atas kerja buat anak-anak dan juga guru-guru, ya, yang saya nampak dalam bahasa Inggeris, mohon maaf, ya, kita dah ahead lah.
daripada sahabat-sahabat kita yang lain ya. Kita dah berani, kita dah ada pengetahuan ya. Inilah yang dipanggil 6 aspirasi murid ya, ataupun X factor ya, iaitu berpengetahuan, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, kemahiran berfikir aras tinggi ya, identity nasional, dan juga ada sikap kerohanian. Jadi bila ada 6 X factor ataupun aspirasi murid ini, insya-Allah murid akan keluar daripada SK Taman Sri Andalas dengan jayanya, dan ke mana sahaja mereka pergi, anak-anak akan boleh mendepani apa sahaja masalah yang datang ya. Jadi kepada guru-guru yang sentiasa mendidik anak-anak ya di SK Taman Sri Andalas, tahniah syabas kerana dapat mendidik anak-anak menjadi anak ABC ya. Kepada ketua, kepada guru besar Cik Ayub bin Munadi, saya ucapkan tahniah syabas ya, kerana berjaya ya menjadikan organisasi itu sekolah ya sebagai satu tempat yang seronok ya untuk anak-anak datang ya. Anak-anak nampak ceria ya, guru-guru bahagia di sekolah ya. Seterusnya insya-Allah kebitaraan sekolah kita nampak ya. Dan TV PSS ini adalah satu contoh kebitaraan sekolah, insya-Allah. Jadi all the best kepada semua. Jangan pernah ada rasa kesal kerana kita adalah seorang guru. Insya-Allah guru adalah satu pekerjaan yang murni, dan kita akan sentiasa mengalirkan ilmu sehingga sepanjang hayat kita. Daripada anak-anak murid, sekali lagi ya, istiqamah, fokus, dan ada disiplin diri yang baik. InsyaAllah anak-anak akan berjaya dunia dan akhirat. Okey, Fatia. Terima kasih Puan Maimunah. Sama-sama. Selamat berjaya. Terima kasih. Sketsa TV, dunia hidup jadi. Sekian sahaja untuk kali ini. Sketsa TV, dunia di hujung jari.